Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Hari ini cikgu nak kongsikan tentang subtopik selesaikan masalah bagi panjang, jisim dan isi padu cecair bagi matematik tahun 4 buku teks muka surat 195. Baik, sebelum tu cikgu nak kongsikan dulu ya. Cikgu nak jelaskan tentang penggunaan kata kunci. Kata kunci tu apa ya cikgu? Kata kunci merupakan perkataan yang ada dalam sesuatu ayat selesaikan masalah. Baik, dalam perkataan tu, kita boleh tahu operasi apa yang perlu kita buat. Sebagai contoh, okey, tengok yang tulisan warna hijau ni. Okey, sekiranya ada perkataan berapakah jumlah, hitung jumlah, okey, jumlah ya. Maksudnya, yang ni ada cari jumlah, cari hasil tambah. Maksudnya, operasinya adalah tambah. Seterusnya, kurang daripada. Okey, ada perkataan kurang daripada. Kurang melibatkan sesuatu benda tu akan menjadi sedikit. Betul tak? Bila sedikit adalah operasi tolak. Betul tak? Yang ni ya, ada kurang daripada, dikeluarkan, dibuang. Maksudnya operasi tolak. Lebih daripada, lebih. Okey, lebih sesuatu benda tu akan menjadi bertambah, akan menjadi banyak. Jadi lebih banyak, lebih besar, terima, dapat. Okey, yang ni bagi operasi tambah. Cari beza, cari perbezaan. Okey, ada ya, cari beza, cari perbezaan, operasi tolak. Ada perkataan 2 kali, 5 kali. 5 kali. Kali tu maksudnya apa ya? Dah tahu dah kan. Kali tu darab lah. Jadi, kali darab operasinya adalah darab ya. 2 kali darab 2. 5 kali darab 5. 10 kali darab 10. Okey, kemudian diisi sama banyak. Okey, dikongsi sama rata. Okey, yang ni ada di sini ya. Dikongsi bersama, diagihkan sama rata, dipotong sama rata. Ini adalah operasi bahagi. Alright, jelas ya. Cikgu tunjukkan contoh sahaja. Seterusnya kita lihat soalan uji diri ya. Daripada buku teks tahun 4, muka surat 195. Okey, soalan yang pertama. Puan Hamidah menggunakan ribbon merah jambu, putih dan hitam untuk menghias hadiah hari jadi anaknya. Panjang ribbon adalah seperti yang berikut. Hitam, okey dah ada. Merah jambu, putih, semua diberi ya. Panjangnya. Okey, berapakah jumlah panjang ribbon dalam milimeter yang digunakan? Jadi langkah yang pertama tu dah sudah ya. Baca dan fahami soalan sudah. Bulatkan kata kunci, operasi apa yang terlibat. Jadi di sini, kita tengok ya. Kata kuncinya di sini, jumlah. Jumlah operasi apa ya? Tambah. Betul tak? Dah belajar tadi ya. Okey, jadi tambah. Kemudian, mana lagi kata kunci? Dalam milimeter yang digunakan. Okey, jadi dah tahu sekarang ni, nak tambah apa? Berapakah jumlah panjang? Tambahkan ke semuanya. Okey. Yang ketiga, kita nak selesaikanlah. Jadi lihat semula soalan dalam cm dan mm ya. Okey, dalam cm dan mm jawapan nak dalam mm, milimeter. Jadi ingat 1 cm 10 milimeter. Ingat pembaris plastik yang ada dalam kotak pensel. Jadi kita nak selesaikan menggunakan kaedah kotak. Kaedah kotak ni cikgu dah terangkan dalam video sebelum ni. Dah banyak ya tentang cara nak gunakan kaedah kotak, nak bina kotak. Alright. Di 1 cm 10 mm 1 sifar 1 kotak titik. Okey, yang ni kotak banyak-banyak kita buat ya. Sebab apa? Kita nak tambah semuanya. 3 angka yang diberi ni. Jadi dah tulis unit dalam kotak tu cm, mm ya. Dimasukkan nilai 36 cm, 36 cm, 3 mm, 67 cm, 67 cm, 2 mm. Okey, kemudian 268 mm. Macam mana nak tulis ya? Okey, tengok soalan ni tiada titik. Jadi kita tulis jawi. Tulis jawi tu bermaksud dari kanan ke kiri. Okey, jadi tulis 8. Sebelah ni, dekat cm ni 26 ya. Jadi ingat konsep kotak ni
kotak sebelah kanan ni satu kotak satu nombor sahaja. Okey, kemudian kotak sebelah kiri satu kotak, banyak nombor tak kisah ya, tak ada masalah. 2 nombor boleh, 3 nombor pun boleh. Alright, jelas yang tu konsep kotak. Jadi tambahkan 13 ya. 3, 1 di tangan ni terus letak di unit cm. Okey, jadi tambahkan lagi. Jadi kamu tambahkan tadi, kamu dapat 130. 3 titik ni boleh bawa turun. Okey, sekiranya jawapan nak dalam sentimeter. Okey, sentimeter kena letak titik. Okey, itu sahaja. Sekiranya jawapan nak dalam unit milimeter, kena buang titik. Alright. Jadi kenapa cikgu suka gunakan kaedah kotak? Okey, kamu tengok sendiri. Sekiranya jawapan nak dalam unit cm dan mm, kamu dapat 130 cm, 3 mm. Semua dapat ya. Jadi jawapan tadi dia nak dalam mm. Jadi yang inilah jawapannya 1303 mm. Alright. Contoh kedua, okey, kita baca dan fahami dulu soalan langkah-langkahnya ya. Encik Kim Bua membuat latihan larian sejauh 3 km 260 meter setiap hari. Hitung jarak lariannya dalam seminggu. Jadi yang pertama sudah, yang kedua bulatkan kata kunci, operasi apa yang terlibat. Jadi soalannya kata 3 km 260 meter ni sehari, setiap hari. Jadi kalau seminggu, seminggu sama dengan 7 hari. Betul tak? Kalau sehari 3 km 260 meter, kalau 7 hari, operasi apa yang terlibat? Okey, kita nak selesaikan, maksudnya kena darab 7. Betul tak? Okey, soalan melibatkan kilometer dan meter. Ingat 1 kilometer 1000 meter. Ingat velodrome Azizul Hasni Awang. Okey, 4 pusingan velodrome. Jadi kita nak selesaikan guna kaedah kotak ya. Okey, dah belajar kaedah kotak sebelum ni. 3 sifar, 3 kotak. 1, 2, 3 dan titik. Betul tak? Kemudian masukkan nilai. Okey, 3 km 260 meter. Masuk nilai 3 km 260 meter. Darab ni, kita letak kat bawah ya, kat luar. Darab 7. Gariskan. Jadi kalau masih lagi lupa sifir, kena buatlah sifir 7. Okey, darab. Jadi darab seperti biasa sajalah, bentuk lazim ya. Okey, yang ni 7. 2 darab 7, 14 tambah 4 jadi 18 ya. 18, 1 di tangan, terus letak di unit kilometer ya. Di titik ni, boleh saja bawa turun. Kemudian ingat ya, sebelah kanan ni satu kotak, satu nombor sahaja. Bagi unit sebelah kiri, satu kotak banyak nombor, tak apa ya. Jadi kita lihat semula jawapan nak dalam unit apa ya. Tiada ya. Jadi kita boleh pilih yang mana kita suka. Jadi sekiranya jawapan nak dalam unit kilometer, kita unit sebelah kiri kilometer letak titik. Okey, jadi dapat 22.820 kilometer. Okey, ada titik, ada sifar dekat belakang ni, tak perlu tulis pun sifar ni. Alright. Sekiranya jawapan nak dalam unit meter, okey, kita kena buang titik. Jadi dapat jawapan 22,820 meter. Okey, sekiranya jawapan nak dalam unit kilometer dan meter, jadi 22 kilometer 820 meter. Okey, dah tulis semua ya. Jadi ketiga-tiga ni betul lah. Alright. Jadi contoh ketiga tadi, ingat langkah-langkah dia, baca dan fahami soalan, bulatkan kata kunci, operasi apa yang terlibat. Kemudian selesaikan. Berpandukan maklumat dalam jadual, berapakah panjang Sungai Pahang? Okey, kita lihat. Sungai Pahang kurang 88 km daripada Sungai Rajang. Kurang. Ada perkataan kurang. Okey, bermaksud cikgu dah tunjukkan dalam penggunaan kata kunci tadi kan. Kurang bermaksud okey, sesuatu bilangan dia akan jadi kurang lah, sedikit. Maksudnya tolak. Okey, lebih. Lebih. Benda tu akan jadi banyak, bertambah. Jadi kena tambah. Alright. Jadi yang diberinya adalah Sungai Kelantan. Okey, kita kena cari. Sungai Kelantan sudah ada. Sungai Rajang lebih 323 km daripada Sungai Kelantan. Okey, lebih bermaksud tambah. Jadi kena tambahlah. Sungai Kelantan kena tambah dengan Sungai Rajang. Okey, tengok soalan melibatkan kilometer sahaja. Betul tak? Meternya tiada. Jadi tak perlu buat kotak. Kita guna tambah biasa saja. Meternya tiada ya.
Sebab ada kata kunci tadi lebih, maksudnya tambah. Kita tambahlah Sungai Kelantan dengan Sungai Rajang. Kita dapat. Jadi kita dapat 563 km. Bagi apa? Okey, bagi Sungai Rajang 563. Kemudian, Sungai Pahang lah. Nak dapatkan Sungai Pahang sebab soalannya dia nak Sungai Pahang tadi. Okey, lupa nak bulatkan. Okey, jadi kurang 88 km daripada Sungai Rajang. Jadi kurang bermaksud tolak. Jadi 563 tolak 88 lah. Jadi tolakkan Sungai Rajang, tolak dengan 88 km. Kamu dapat 475 km. Apa dia yang kamu dapat tu? Jadi yang kamu dapat tu adalah panjang Sungai Pahang. Okey, dah terjawab lah. Jawapannya dah ada kan? Okey, panjang Sungai Pahang 475 km. Alright. Contoh keempat, baca dan fahami soalan, bulatkan kata kunci. Jumlah jisim Maniam, Norzi dan Ong ialah 150 kg. Jadi dah diberi di sini. Jisimnya ialah 3 orang ni 150 kg. Kemudian dia kata, jisim Norzi 35 kg, 200 gram. Okey, Norzi dah ada. Jadi boleh gariskan atau bulatkan. Jisim Ong lebih 950 gram daripada Norzi. Lebih. Okey, apa dia ya? Kata kunci apa lebih? Lebih. Sesuatu bilangan tu akan bertambah. Jadi, operasinya tambah ya. Lebih daripada siapa? Lebih daripada Norzi. Jadi, tambah dengan Norzi lah. Tambah berapa? 950. Soalannya, berapakah jisim Maniam? Okey, dia nak jisim Maniam. Jadi yang penting tadi dia beri ya. Jisim 3 orang tu adalah 150 kg. Alright, jom kita buat. Jadi soalan melibatkan kilogram dan gram ya. Jadi 1 kilogram 1000 gram. Okey, 1000 gram melibatkan 1 kilogram gula contohnya ya. 1 kilogram gula. Apa yang perlu kita buat dulu? Jisim Norzi 35 kg 200 gram. Kita kena tambahlah untuk mendapatkan jisim Ong. Dia kata lebih 950 gram ya. Kena tambah. Jadi gunakan kaedah kotak. Ingat 3 sifar ya. 1000 gram 3 sifar. 3 kotak 1, 2, 3 dan titik. Okey, kemudian masukkan nilai lah. Nilainya 35 kg 200 gram. Okey, tambah 950 gram. Kilogramnya sifar ya. Tiada kilogram. Jadi tambahkan. Jadi akan dapat 36 kg 150 gram. Okey, baru dapat. Ini jisim siapa ya? Jisim Ong. Jadi yang kita kira tadi baru dapat jisim Ong. 36 kg 150 gram. Sekarang ni, macam mana nak dapatkan jisim Maniam? Okay, jadi kita kena tolak lah 3 orang tadi. Okey, 2 dah dapat. Norzi dengan Ong dah dapat. Jadi kita kena tolak 150. Tolak Norzi. Kemudian tolak Ong. Okey, barulah dapat Maniam. Kita buat kotak 150 kg. 150 kg. Gramnya sifar. Okay, ya. Okey, Norzi-nya kita tolak dengan Norzi dahulu. Okey, 35 kg, 35 kg 200 gram. Okey, tolakkan. Jadi tolak seperti biasa. Yang ni nak tolak sifar, tolak 2, tak boleh ya. Jadi kita kena pinjam daripada kilogram. Okey, pinjam 1 kilogram 50 tinggal 49. Okey, pinjam 1 kilogram bersamaan dengan 1000 gram. Letak saja satu kat depan ya. Jadi sifar tadi dia jadi 1000. Okey. Kemudian tolak seperti biasa. 10 tolak 2, 8. Jadi, kamu dapat 114 kg, 800 gram. Okey, baru tolak 1, tolak dengan Norzi. Kemudian tolak lagi dengan Ong. Jadi, bina kotak lain. Okey, 114 ni pindahkan ke sebelah. Okey, kita nak tolak ya. Yang ni kita tolak dengan Ong. 36 kilogram 150 gram. Tolakkan. Ditolak seperti biasa. Okey, kamu dapat 78 kilogram 650 gram. Jadi terjawablah soalannya, berapakah jisim Maniam? 78 kilogram 650 gram. Alright. Kita lihat contoh yang kelima. Kira jumlah jisim ayam Belanda dan ayam kampung. Okey, baca dan fahami soalan. Bulatkan kata kuncinya jumlah. Jumlah adalah tambah. Okey. Kemudian tengok dekat gambar. Yang ni ayam Belanda 4 kg 600 gram. Nak bulatkan pun boleh.
Okey, kemudian ayam kampung kurang 2 kilogram 100 gram daripada ayam Belanda. Okey, ada perkataan kurang. Kurang, bila ada perkataan kurang, sesuatu benda tu akan menjadi sedikit. Sedikit biasanya operasi tolak. Betul tak? Jadi nak tolak dengan berapa? Nak tolak yang ni lah. Tolakkan 2 kilogram 100 gram. Tolak dari yang mana? Dari yang ni lah. Daripada ayam Belanda. Jadi, kita tolak dahulu. Barulah kita tambah. Jadi, ayat matematiknya berbunyi macam ni lah. Tolak, kemudian kita tambah semula dengan ayam Belanda tadi. Alright. Jadi, gunakan kaedah kotak 1 kilogram 1000 gram 3 sifar 3 kotak. 1, 2, 3 kotak. Masukkan nilai. Kita nak tolak. Jadi kita tolakkan dapat 2 kilogram 500 gram. Yang ni kita tolak tadi dapat apa sebenarnya ni? Untuk apa? Untuk dapatkan berapakah jisim ayam kampung. Okey, dah dapat ayam kampung 2 kilogram 500 gram. Kemudian ingat, dia nak tadi kira jumlah jisim ayam Belanda dan ayam kampung. Okey, dah dapat ayam kampung, kita tambahlah dengan ayam Belanda. Dapatlah jawapannya. Ditambah menggunakan kaedah kotak. Okey, 11 ni 6 tambah 5, 11 ni 1 ni terus letak di unit kilogram. Jadi kamu dapat 7 kilogram 100 gram. Apa dia tu? Okey, jumlah jisim ayam Belanda dan ayam kampung ialah 7 kilogram 100 gram. Alright. Okey, soalan ke-6. Jisim 5 biji bola besi yang sama ialah 8 kilogram. Okey, dia kata yang sama. Dah ada dari sini yang sama. Tadi cikgu dah tunjukkan dalam penggunaan kata kunci yang sama ya. Okey, dikongsi sama rata, yang sama. Okey, 8 kilogram. Hitung jisim dalam kilogram dan gram. Okey, 4 biji bola besi itu. Jadi, operasi apa yang terlibat ya? Jadi, cikgu terangkan 5 biji dia akan jadi 8 kilogram. Kalau 1 biji, dia akan jadi berapa? Bermaksud 8 kilogram bahagi dengan 5. Okey. Jadi kita bahagikan 8 kilogram bahagi dengan 5. Okey, gunakan teknik darab ya. Jadi kalau lupa sifir, buat sifir 5. Di 1 darab 5, 5 bakinya 3. Okey, tak boleh ada baki ya. Okey, tak boleh ada baki. Cipta sifar dan cipta titik. Kemudian 6 darab 5, 30 ya. 6 darab 5, 30. Dah tiada baki dah. Okey, dapat 1.6 kilogram. Okey, apa dia yang kita dapat tadi tu? Yang kita dapat tadi, 1 biji bola besi 1.6 kilogram. Okey. Jadi sekarang ni dia nak berapa? Dia nak 4 biji. Belum habis lagi ya. Okey, yang ni dia nak 4 biji. Bermaksud darab 4. Jawapan nak dalam kilogram dan gram. Ingat tu. Di darab gunakan kaedah kotak 1.6, 1.6. Okey, yang ni sifar-sifar darab 4 ya. Okey, darabkan. Lupa sifir 4, kena tulislah sifir 4. Didarabkan 6 darab 4, 24. 4 letak sini, 2 terus letak di unit kilogram ya. Jadi 1 darab 4, 4 tambah 2 jadi 6. Okey, titik boleh saja letak di bawah. Jadi jawapan nak dalam kilogram, dan gram. Jadi dapat berapa ya? Jisim 4 biji bola besi bersamaan dengan 6 kilogram 400 gram. Alright, jelas ya? Contoh yang ketujuh, isi padu air di dalam bekas P kurang 395 ml daripada bekas Q. Kurang. Okey, kata kunci kurang bagi operasi tolak. Betul tak? Okey, benda tu akan jadi sedikit. Kemudian diberi isi padu air dalam bekas Q ialah 1 liter 70 mililiter. Jadi soalan melibatkan liter dan mililiter. 1 liter bersamaan dengan 1000 mililiter. Ingat, isi padu minyak masak. Okey, dalam botol ataupun dalam plastik tu ya. Okey, Q diberi. Jadi kita nak cari P. Ada kurang, maksudnya kena tolak. Jadi tolak daripada sinilah. Soalan A-nya, berpandukan maklumat di atas, hitung jumlah isi padu air di dalam bekas P dan Q. Jadi kita kena tolak dulu, kemudian kena tambah. Kenapa tambah? Ada jumlah di sini. Alright. Jadi gunakan kaedah kotak.
Kita nak tolak 1 liter 70 ml, 1 liter 70 ml. Betul ke cikgu tulis macam ni? Okey, kalau macam ni salah ya. Kalau tulis 70, okey, habis di sini kosong. Okey, jadi 700 kan ni. Okey, 7 berada di sini, salah. 70 ml. Okey, yang ni baru betul. Jadi di sininya sifar. Okey, 395 ml. Liternya tiada, jadi sifar. Tolakkan. Jadi nak tolak tak boleh ya. 70 ml nak tolak dengan 395. Jadi pinjam daripada liter. Ingat, 1 liter bersama dengan 1000 ml. Letak saja satu kat depan ni. Alright, baru boleh tolak. Jadi sekarang ni dah jadi 1070 ml. Jadi tolakkan, kamu dapat 0.675 liter. Okey, apa yang kamu kira tadi tu? Yang kita kira tadi tu, kita kena dapatkan jumlah isi padu dalam bekas P. Dah dapat sekarang ni 0.675 liter. Jadi sekarang ni soalannya tanya, hitung jumlah isi padu di dalam bekas P dan Q. Jumlahnya tambah. Jadi kita kena tambahlah 1 liter 70 ml tambah dengan 0.675 liter. Okey, tambahkan. Guna kaedah kotak. Jadi tambahkan, masukkan nilai 1 liter 70 ml. Okey, 675 ml. Okey, liternya sifar ya. Jadi tambah. Jadi kamu akan dapat jawapannya untuk soalan A ialah 1 liter. Okey, 1 liter 745 mililiter. Alright, soalan A. Seterusnya soalan B ya. Soalan B, air di dalam bekas Q dituang sama banyak ke dalam 2 biji cawan. Okey, ada perkataan sama banyak. Iaitu operasi apa ya sama banyak? Dituang sama banyak, operasi bahagi. Bahagi dengan berapa? Bahagi dengan 2 lah. Bekas mana? Bekas Q yang ni. Alright, jelas ya. Jadi bekas Q bahagi dengan 2. Berapakah isi padu air di dalam sebiji cawan? Ini dapat jawapan, kena bahagi. Jadi bahagikan 1 liter 70 ml bahagi dengan 2. Jadi sifar darab 2, sifar bakinya 1. Baki 1 tu 1 apa ya? 1 liter ya. 1 liter. Ada baki tak boleh lah. Jadi kita kena pindahkan ke sebelah. 1 liter ni pindahkan ke mililiter. Ingat 1 liter 1000 mililiter. Jadi kita pindahkan jadi 1000 lah di sini. Jadi 1000 tu tambahkan dengan 70 yang asal jadi 1070. Betul tak? Jadi yang ni tadi liter ni terus naik atas lah. Liter, kosong liter. Jadi sekarang ni 70. Okey, 10. 1070 tadi ya. 10. Sini 5 ya. 5 darab 2. 10. Jadi bakinya 7, 3 darab 2, 6, bakinya 1. Ada lagi, bawa turun sifar. Okey, jadi 5 darab 2, 10. Okey, dah tiada baki dah. Ini dapat berapa ya? Yang ni ml. Ini dapat jawapannya sifar liter 535 mililiter. Maksudnya sifar liter tak perlu tulis lah. 535 mililiter. Isi padu air di dalam sebiji cawan ialah 535 mililiter. Alright, jelas semua ya. Jadi dah dapat jawapan semua, cikgu share semula semua soalan dan jawapan tadi ya. Okey, muka surat 195 tu 7 soalan semuanya. Jadi itu sajalah perkongsian cikgu pada hari ini. Jumpa lagi.